Sri Pengerusi. Tan Sri Pengerusi, saya ingin buat butiran 010000 ya. Yang mana saya juga seperti rakan-rakan yang lain sebelah sini juga ingin menyatakan rasa duka cita apabila melihat peruntukan untuk Kementerian Wanita ini tidaklah seberapa, dan ia pada tahun ini juga turun dengan sebanyak 0.5%. Dahlah tak banyak tapi menurun lagi Sedangkan kita lihat peranan wanita dalam negara ini adalah sangat penting. Wanita merupakan hampir separuh rakyat kita adalah wanita. Dan kalau kita lihat daripada tenaga kerja, kementerian-kementerian terlibat dengan tenaga kerja wanita adalah sumber manusia, dan juga Kementerian Pendidikan di mana warga guru banyak juga wanita, dan juga Kementerian Kesihatan di mana doktor dan jururawat adalah banyak orang perempuan. Jadi saya rasa sudah tiba masanya satu pendekatan baru dalam menyediakan bajet ini untuk memastikan bahawa Kementerian Wanita itu tidaklah seperti kementerian menempel-nempel sahaja. Menempel dekat sumber manusia, menempel dekat pendidikan, menempel dekat kesihatan. Ianya mesti ada satu bajet yang lebih besar yang mana Kementerian Wanita boleh meletakkan dasar-dasar untuk memberdayakan wanita, untuk meningkatkan pelibatan wanita, khususnya dalam kementerian yang saya sebut tadi. Datuk Tan Sri Pengerusi, saya ingin nak sebut juga kita lihat walaupun dalam bajet pengurusan ada penambahan sebanyak 27% tak saya, sebanyak ada peningkatan daripada 230 juta 230 juta pada tahun ini, peningkatan sebanyak 101.75%, peningkatan yang besar. Tapi malangnya bila saya lihat dari putiran 03100 kita dapati bahawa 27% daripada peruntukan itu digunakan untuk naik taraf bangunan KPWKM di lot 4G11 Putrajaya. Tahun 2016 tidak ada apa-apa, tahun 2017 62 juta diperuntukkan. Itu 27% daripada peruntukan pembangunan. Jadi begitu juga dengan kebanyakan daripada butiran-butiran dalam Kementerian Wanita dan Keluarga dan sebagainya. Depo simpanan keperluan mangsa bencana naik sebanyak 20 juta. Rumah pesakit melarat naik sebanyak hampir 9 juta. Rumah kanak-kanak meningkat hampir 8 juta. Rumah Seri Kenangan naik 5 juta. Sekolah Tunas Bakti naik hampir 5 juta. Rumah perlindungan khas naik sebanyak 2.2 juta. So jadi sedangkan kita pada kala ini, bagaimana kita nak mencapai itu, menaik taraf semua bangunan kementerian, diutamakan pada ketika ekonomi kita amat lembab dan hasil kerajaan persekutuan lemah. So jadi saya ingin dan untuk 03100 naik taraf bangunan KPWKM di lot 4G11 tadi saya sebut, itu juga ada tambahan juga pengurusan bajet dalam 071700 sebanyak 5 juta. Jadi kalau ada 62.5 juta untuk pembangunan dan lagi 5 juta untuk mengurus, jadi saya rasa ini satu pendekatan yang tidak seimbang untuk perbelanjaan-perbelanjaan yang lain yang lebih memerlukan Tan Sri Pengerusi. Saya ingin sentuh juga tentang 020000 pembangunan 0200 menaik pembangunan wanita. Yang mana kita lihat dalam ucapan Perdana Menteri, dia kata dia akan peruntukkan 2 bilion ringgit untuk IQ Nita dan juga Women Career Comeback. Dan dia mensasarkan 59% tenaga pekerja pada 2020. Jadi pada tahun 2020, sasaran kita ada 13.200 tadika dan sekarang hanya ada 5.421 saja tadika. Jadi bagaimana nak mencapai sasaran untuk meningkatkan tenaga kerja wanita sebanyak 59%, sekiranya tidak ada tampungan untuk taska-taska untuk membantu ibu-ibu untuk menghantar mereka, anak-anak mereka ke taska-taska ini agar memberi keselesaan pada ibu-ibu untuk pergi bekerja dan menyumbang kepada ekonomi negara. Jadi kalau kita lihat dan juga satu laporan pada September 2016 mengatakan bahawa hampir 80% ke 90% tadika akan ditutup
kerana ada dasar gaji minima. Jadi tadika-tadika yang mana tidak mampu, yang hanya mengenakan bayaran sebanyak 300 ke bawah, harus memikirkan untuk menutup tadika mereka kerana tidak mampu. Jadi saya rasa wang yang perbelanjaan yang harus dilebih tumpukan adalah untuk membangunkan institusi TASKA ini agar dapat menampung ibu-ibu yang bekerja, agar mereka boleh mengantar anak-anak mereka ke TASKA ini agar mendapat keselesaan. Dan saya pun harap TASKA ini ada mencapai satu kualiti penjagaan kanak-kanak yang lebih tinggi agar ibu-ibu ini akan dapat bekerja dengan selesa. Tan Sri Pengerusi, saya juga ingin menyentuh 10200 yang mana dasar pembangunan wanita. Saya lihat dalam laporan World Economic Forum, di mana tahap pencapaian politik dalam negara kita bagi orang perempuan masih lagi di tangga 100 ke atas, dibandingkan dengan negara-negara yang lebih kurang tak maju bagi Philippines, Thailand dan sebagainya, lebih jauh ke depan. Jadi saya juga melihat MDG, Millennium Development Goal, yang mana mengangkat agenda gender equality dan women empowerment. Saya juga nak tanya apakah pencapaian MDG kita dalam perspektif perspektif gender equality dan juga women empowerment, apakah pencapaian kita setakat ini. Dan juga kita juga mengangkat juga agenda United Nations, iaitu gender parity, yang mana kita hendak meningkatkan lagi pelibatan wanita. Dan ketika ini juga Tan Sri Pengerusi, kita juga melihat satu agenda baru international, satu agenda tujuan baru, iaitu SDG, Sustainable Development Goal, yang mana disasarkan kepada 2030. Dan saya percaya kita banyak yang kita tidak mampu lagi mencapai MDG, dan sekarang kita cuba juga untuk sama-sama mengambil bahagian dalam SDG, yang mana team line dia ataupun tagline dia kata no one is left behind. Jadi dengan SDG ini, bagaimana Kementerian Wanita nak memastikan meningkatkan lagi pelibatan wanita dalam semua aspek, seperti saya sebut tadi, dengan bajetnya, dengan dalam pelibatan politik, dan memberdayakan wanita, dan memberikan sistem sokongan agar ramai lagi wanita boleh melibatkan diri kepada bidang ekonomi dan politik dan sebagainya. Contoh seperti Iceland, Tan Sri Pengerusi, dia telah membuat satu polisi, iaitu parental leave, yang mana setiap ibu bapa diberikan 3 bulan cuti. 3 bulan cuti, dan terpulang kepada mereka, ibu boleh ambil 3 bulan, suami boleh ambil 3 bulan, dan boleh menggunakannya untuk menjaga anak. Jadi dengan adanya polisi seperti begini, ianya akan dapat membantu suami isteri, ibu bapa berkongsi tanggungjawab untuk membesarkan anak-anak. Jadi dengan adanya perkongsian membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak, keluarga itu lebih stabil dan institusi keluarga lebih kuat, dan insya-Allah kita akan dapat mengurangkan gejala-gejala sosial dan juga indeks-indeks rogol dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak mampu untuk buat 3 bulan, probably mungkin 2 bulan ataupun 1 bulan untuk suami, dan kita maintain untuk isteri 60 hari. Akhir sekali, Tan Sri Pengerusi, saya ingin sebut juga tentang semua maklum saya baru keluar daripada lock up, saya jadi saya ada pengalaman, the luxury of the experience untuk masuk dalam lock up pada 2 hari lepas. Jadi dalam lock up itu yang saya khawatir, saya harap Kementerian Wanita boleh pergi melihat, menjenguk, investigate, kerana dalam penjara wanita itu tempat tidur batu is okey, tak apa, tu boleh. Tandas di situ, pipe air pun di situ. Yang saya khawatirnya ada CCTV, Tan Sri Pengerusi. CCTV ini mengkhawatirkan saya, apa yang dibuat, sama ada nak buang air kecil ke, air besar ke, mandi ke, di dalam monitoring of CCTV. Jadi saya khawatir kalau CCTV ini dimonitor, dipantau oleh orang lelaki dalam monitoring room, jadi ia mungkin akan membuatkan gejala-gejala yang pencabulan dan sebagainya. Tapi apa yang penting adalah privacy, walaupun mereka adalah banduan, tapi dia tetap wanita dan privacy itu harus diberikan kepada dia. Tapi saya banduan yang baik, Tan Sri Pengerusi. Jadi telah dianiaya, maka saya dapat pengalaman untuk masuk ke penjara
ketika itu semalam 2 hari. Jadi saya ingin kementerian mengambil peranan yang penting untuk melihatkan perkara ini. Akhir sekali, Tan Sri Pengerusi, selepas 2008 kita telah menghantar 10 ahli parlimen di bahagian pembangkang. Ini meningkatkan lagi penglibatan ahli Dewan Rakyat dalam Dewan yang mulia ini. Oleh kerana itu, maka kita telah berjaya. Saya ingat dalam 2010 telah diluluskan peruntukan jangan membuat seksi serimak. Ya, Tan Sri Pengerusi? Tan Sri Pengerusi yang keluarkan kelulusan itu. Ya. Cuma saya tadi pagi dengar ucapan daripada Pasir Salak yang mengatakan dengan bermain-main kata, mengatakan bahawa Seputih the only woman with cock. Ya. So jadi Tan Sri Pengerusi, saya nak jawab dengan Pasir Salak lah. Pasir Salak, you are the only man in this Dewan with no KOK cock. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Tadi saya kata sudah saya tutup dengan apa,